غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني في قولي وبعد. أين وصلنا؟ أوكي. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله في الدارين. Qismatun ukhra, pembahagian yang lain. Pembahagian yang lain. I'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Anna dhunuba, sesungguh dosa itu. Anna dhunuba, sesungguh dosa itu. Tanqasimu, terbahagi. Tanqasimu, terbahagi. Ila saghaira wa kabaira. Ila saghaira, kepada dosa kecil. Wa kabaira, dan kepada dosa besar. Wa qad kathura al-ikhtilafu fiha, dan sesungguhnya waqad kathura, dan sesungguhnya kathura, banyaklah, al-ikhtilafu, perselisihan, al-ikhtilaf fiha, padanya. Okey, apa tu dosa besar, apa dosa kecil? Berlaku perselisihan ulama. Yang pendapat masyhur ni apa? Dosa besar ni perbuatan dosa yang disebut hukumannya sama ada di dunia ataupun di akhirat, secara spesifiknya disebut hukumannya. Okey, macam contoh apa? Contoh apa? Mencuri. Disebut hukuman dia di dunia. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan perempuan, potonglah tangannya. Contohnya makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim disebut hukuman dia. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butin nara. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butin nara. Sungguh dia makan dalam perut mereka apa? Api neraka. Okey. Wakhtalafat al-ahadithu. Wakhtalafat. Dan berbeza-beza. Al-ahadith, hadis-hadis. Fi adadil kabairi, pada bilangan dosa-dosa besar. Okay. Wal ahadithu, dan hadis-hadis. Wal ahadithu, dan hadis-hadis. As-sihahu, yang sahih. Wal ahadithu, dan hadis-hadis. As-sihahu, yang sahih. Fi dzikriha, pada menyebutnya. Pada menyebut tentang dosa ini. Dosa besar ini. Dzikriha ay dzikrul kabair. Ay dzikriha ay fi dzikril kabair. Khamsatun,
Khamsatun 5. Okey. Al-awwalu, hadis yang pertama. Al-awwalu, hadis yang pertama. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Ijtanibu as-sab'a 7 al-mubiqati yang menjahanamkan, yang mencelakakan. Ijtanibu. Ingat ya. Sebab tu kita baca hadis kemarin apa? Apa Rasulullah sebut? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa aku larang kamu dengannya? Fajtanibuh. Jauhilah. Rasulullah mulakan dengan menjauhi larangan Allah dulu. Lepas tu baru Rasul sebut, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kamu, fa'tu, maka kerjakanlah semampumu mungkin. Tengok sebab ni ya. Sebab tu dalam hidup kita Rasulullah mula apa? Ma nahaitukum anhu fa'tu. Jauhilu perkara yang Allah larang. Jauhi perkara yang Allah larang. Sebab dalam hadis lain Rasulullah sebut apa? Ittaqi maharimallah. Ittaqi. Jagalah maharimallah. Perkara yang Allah haramkan, jauhlah. Takun a'budan nas. Engkau menjadi hamba yang paling abid kepada Allah. Faham tak? Engkau menjadi hamba yang paling abid pada Allah. Sekarang ni setengah manusia ni, okey, bangun tengah malam tahajud, Isnin Khamis tak tinggal puasa sunat. Isnin Khamis tak tinggal puasa sunat. Bangun tengah malam tahajud, duha, berzikir, baca Quran, tasbih tak tinggal. Tapi dalam masa sama, riba dia amalkan. Dalam masa sama, riba dia amalkan. Perasaan dia, dia ingat riba dia tu boleh tebus dengan apa? Dengan qiyamul lail dia. Dia buat apa? Timbang begitu. Sebab tu dia kata, okey, dia kata, orang yang dia hanya sembahyang fardu saja. Dia hanya solat fardu saja. Puasa, dia puasa bulan Ramadan saja. Solat, dia solat fardu saja. Aisyah, subuh, zuhur, asar, maghrib. 5 waktu saja solat. Puasa, bulan Ramadan saja dia puasa. Lepas Aisyah terus tidur. Bangun-bangun subuh. Lepas Aisyah tidur. Bangun subuh. Tak ada lah istilah bangun tahajud dah. Puasa. Sebut dah. Puasa apa? Ramadan saya puasa. Puasa sunat kah? Puasa 10 Muharram kah? Puasa Ashura kah? Taswa' kah? Tak. Tapi dia tak jaga benda haram. Riba, tak. Riba, tak mau aku. Allah haram. Riba, tak. Rasuah, tak. Benda haram, dia jaga. Jauh lebih baik daripada apa? Daripada orang yang bangun tahajud, tapi riba tetap amalkan. Puasa Isnin Khamis tak tinggal. Tapi beli rumah riba. Beli kereta riba. Faham tu? Sebab tu sebut, ittaqi maharimallah. Jagalah yang Allah haramkan. Takun a'budan nas. Sebab tu datang seorang sahabat, dia kata apa? Ingat tu. Apa? Ittaqi, jagalah perkara yang Allah larang. Takun a'budan nas.
engkau menjadi hamba Allah yang paling abid. Sebab tu datang seorang sahabat, dia kata Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aitu law sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul haram wa ahlaltul halal wa ahratum haram wa lam adid ala dhalika syai'an adkhul jannah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita law sallaitul maktubat, bagi tahu aku ya Rasulullah, kalau aku hidupku ini ya Rasulullah, sallaitul maktubat, aku hanya solat yang fardu saja, yang Allah fardukan saja aku solat. Wa sumtu Ramadan, aku puasa Ramadan saja, puasa fardu saja. Kemudian apa? Wa ahlaltul halal, benda yang Allah halalkan, aku i'tiqad benda tu halal dan aku buat. Wa haramtul haram, benda haram, aku i'tiqad benda ni haram, aku tak buat. Aku tinggalkan. Adkhul jannah, aku masuk syurga kau ya Rasulullah. Apa Rasul sebut? Naam, ya, kau masuk syurga. Jelas tu. Sebab tu adik. Ingat ya, sebab tu Rasul sebut ijtanibu ma nahaitukum. Rasul mulakan apa? Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku haramkan, apa yang aku larang, kamu elakkan. Sebab tu mulakan dengan apa? Rasulullah mula dengan apa? Menjauhi perkara yang Allah haramkan. Sebab setengah manusia dia fikir begitu. Tak apa, aku buat jahat, nanti aku kumpul juga kebaikan. Jahat dia buat. Okey, dalam masa kebaikan dia buat. Dia kata apa? Nanti apa? Tak apa juga, aku solat juga apa tu. Dia ambil mudah begitu. Okey. Sebab tadi Rasulullah sebut. Tengok Rasulullah sebut ni. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ijtanibu, jauhilah. As-sab'a, 7 perkara. Al-mubiqati, yang membinasakan. Ini semua menjahanamkan. Qalu, mereka berkata, sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa itu semua ya Rasulullah? Wa ma hunna, dan apakah itu 7 perkara yang akan menghancurkan kita, yang akan membinasakan kita? Wa ma hunna. Qala, tengok Rasulullah sebut ni. Jauhi betul-betul ni. Pertama, asyirku billah. Asyirku billah, mensyirikkan Allah. Wala'iyadzubillah. Itu kita pagi petang doa, jaga, minta jauh dari syirik. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka ma la a'lamu. Okey, asyirku billah, mensyirikkan Allah. Yang kedua, was-sihru, sihir. Was-sihru, sihir. Tak kira apa pun nama dia sihir. Nama apa pun. Nama apa-apa pun, perkara yang menyalahi adat. Faham tak? Bukan karamah. Bukan ma'unah. Kita panggil apa? Apa itu? Sihir. Sama ada apa? Silap mata kah? Ilmu guna-guna kah? Nama dia sihir. Santit kah? Apakah? Semua tu sihir. Sihir ni apa? Dia ilmu. Sihir ni ada ilmu yang pelajari. Sihir ni apa? Ilmu yang pelajari. Sebab Allah sebut apa? وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Okey. وَاتَّبَعُوا, mereka mengikuti, مَا تَتْلُوهُ الشَّيَاطِينَ, apa yang dibacakan oleh syaitan, manusia syaitan.
pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ma kafara Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tak kafir. Nabi Sulaiman tak amalkan sihir. Walakinna syayatin, tapi syaitan itu kafaru. Mereka yang kafir. Syaitan yang kafir. Apa mereka buat? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajar manusia sihir. Jadi sihir ni suatu ilmu yang dipelajari. Habis boleh tak boleh kita belajar sihir? Boleh tak boleh kita belajar sihir? Amal sihir kufur. Wa ma kafara Sulaiman. Tidak kafir Sulaiman. Sulaiman tidak amalkan sihir. Amalkan sihir kufur. Boleh? Adik. Duduk. Amalkan sihir kufur. Tapi bolehkah belajar sihir? Boleh tak boleh? Macam mana? Sebab apa? Allah sebut tu. Apa dibaca oleh syaitan juga apa? Wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di Babil, di kota Babylon. Malaikat apa? Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin. Kedua malaikat tadi Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta sehingga yaqula, mereka dua berkata, innama nahnu fitnah. Kami ini ujian. Fala takfur. Jangan kamu amalkan sihir. Mereka mengajar, tapi mereka tak bagi amal. Jadi boleh tak boleh belajar sihir? Boleh tak boleh? Allahu akbar. Kaifa haluka? Alhamdulillah khair. Allahu akbar. Zaman mushtaqun ilaikum. Zaman maraidukum. Kaifa sihtukum? Alhamdulillah. Marhaban bikum. Marhaban bikum. Marhaban bikum. Ayo. Okey. Boleh tak boleh? Cuba, boleh tak boleh? Waktu kita belajar itu, kalau boleh belajar, ingat dalam ikhna. Sekarang kalau boleh belajar ilmu sihir, bermakna apa? Kitab sihir boleh dijual beli. Kalau sihir boleh dipelajari, berarti kitab sihir boleh apa? Dipelajari. Dalam kitab Iqna, sah tak sah jual beli kitab sihir? Sah tak sah? Sah tak sah? Tak sah. Dalam Iqna sebut kan, haram jual beli kitab sihir, syang wazah semua tu. Jadi boleh belajar tak boleh belajar? Ingat fuqaha kita jumhur dia kata haram belajar ilmu sihir, haram. Dia kata haram. Jadi mengapa yang Harut dan Marut ajar apa? Ajar sihir itu. Okey, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dia kata tujuan waktu itu ulama tafsir sebut malaikat Harut dan Marut dia ajar ilmu sihir. Tujuan dia apa? Supaya manusia sedar. Mereka sedar perbezaan. Manusia sedar perbezaan antara apa? Antara sihir dengan mukjizat. Sekarang Rasulullah telah wafat. Mukjizat tak keliru lagi kita mukjizat dengan sihir. Okey, sebab tu ingat jumhur kata haram kita belajar sihir. Ingat haram belajar sihir. Jangan dah hafal mentera-mentera je bidi ya. Okey, hukum dia haram belajar sihir. Kecuali siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia kata harus belajar sihir.
Dia kata itu hanyalah sekadar ilmu. Makrifah, dia kata ilmu itu taib fi dzatihi. Sebab ilmu itu zat dia baik. Sebab dengan ilmu kita bezakan. Ini sihir, ini bukan sihir. Kecuali Imam Fakhruddin Ar-Razi lah. Dia kata ilmu pada zat dia sendiri benda yang mulia. Sebab ilmu tu lawan dia apa? Jahil. Makna kita berilmu sihir, kita tak jahil tentang hakikat sihir. Betul? Okey, kecuali tapi jumhur kita kata apa? Dia kata haram belajar sihir. Okey. Was-sihru dan sihir. Okay, kemudian wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Wa qatlu dan membunuh jiwa. Wa qatlun nafsi dan membunuh jiwa allati harramallah yang diharamkan oleh Allah illa bil haqq, melainkan dengan kebenaran. Sebab tu apa dengan kebenarannya? Qad akhadna hadzal hadis. Apa? La yahillu dami imri'in muslimin illa bi ihdas salasin. Tidak halal darah seorang Islam melainkan dengan 3 apa? 3 sebab. Pertama apa? An-nafsu as-sayyibu dzani. As-sayyibu, orang yang telah berkahwin, yang telah menikmati persetubuhan yang halal, dia berzina lagi, itu hukumannya apa? Rejam. Sebab apa? Pencerobohan kepada nasab manusia itu sendiri. As-sayyibu dzani, makna orang yang telah menikmati persetubuhan yang halal, perkahwinan yang sah. Allah bagi dia benda yang halal sudah, dia cari lagi yang halal, yang haram. Faham tak? Dia berzina lagi, sedangkan Allah telah sediakan yang suci. Jadi manusia ini dia telah menceroboh kehormatan manusia. Okey? An-nafsu bin nafsi qisas, bunuh balas. Dia bunuh orang tanpa hak, dibunuh balas balik. Yang ketiga apa? At-tariku lidinihi al-mufariqul jamaah, orang yang murtad. Sebab tu dalam fiqh orang murtad dibagi tempoh taubat 3 hari. Kalau tidak, man baddala dinahu, siapa yang tukar agamanya, faqtuluhu. Okey. Sebab tu wa qatlun nafsi, Rasulullah tak 3. Pertama syirik, kedua apa? Sebab tu dalam surah Furqan apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Allah mulakan. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Allah sebut. Pertama, okey, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak menyeru pada Allah Tuhan lain, makna dia tidak melakukan syirik pada Allah. Jaga agama dia. Wala yaqtulunna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dia tidak membunuh nyawa yang Allah haramkan melainkan dengan kebenaran. Menjaga banyak nyawa. Wala yaznun, dan dia tidak berzina, menjaga apa? Nasab. Tengok Allah sebut dalam surah Al-Furqan. Allah susunkan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Okey. Jadi sebab tu ya, ingat ya, di akhirat nanti awal-awal sekali dihisap perbuatan kita apa? Bainal abdi wa rabbih apa? Salat. Sebab tu jaga betul kita ya. Awwalu ma yuhasabu bainal abdi wa rabbih as-salah. Di depan Allah nanti amalan pertama akan dihisap di padang mahsyar nanti, di hari fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana, pada hari yang kadarnya 50,000 tahun. Pertama dihisap apa? Solat. Ini solat. Sebab tu Ustaz kata, solat janganlah cuba-cuba buat eksperimen, cuba-cuba buat ijtihad tentang solat ni. Jangan ya. Jangan, tolong jangan.
Jangan pandai-pandai nak ijtihad. Bukan benda main-main. Solat ini ibadat pertama sekali yang kita hadap depan Allah. Janganlah pandai ijtihad. Tak wajib kita Jumaat sekarang. Tak wajib solat Jumaat ala sekarang. Berani-berani. Dalam keadaan sekarang solat ni kita boleh berjarak-jarak. Jangan. Ini ibadat yang pertama akan dihisap depan Allah. Sempurna tak sempurna apa? Sebab tu kita sebut apa? Untuk diterima ibadat kita berapa syarat? Dua. Pertama apa? Muwafaqatuhu apa? Li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama syarat ibadat kita untuk diterima, untuk kita selamat, bawa ibadat solat kita, bawa ibadat kita berjumpa Allah nanti. Ibadat kita selamat, mampu menjadi pembela kepada kita depan Allah nanti. Mampu menjadi perisai kepada kita depan Allah nanti. Mampu menjadi hujah untuk kita depan Allah nanti. Mampu menjadi penyelamat kepada kita depan Allah nanti. Syarat pertama apa? Muwafaqatuha li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muwafaqatuha, menepatinya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jaga betul. Macam mana Rasulullah salat? Jagalah. Addu 'alaiha bin nawajizi. Gigitlah dengan geraham. Satu. Yang kedua apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ikhlas. Dua syarat ni. Sebab tu saya kata jangan pandai-pandai nak ijtihad ini ijtihad. Ijtihad ni benda apa? Ijtihad, bila ijtihad? Al-ijtihad, sebab dalam kaedah fiqh kita kata la ijtihada fi ma'radin nas. Tidak ada ijtihad apabila kita berhadapan dengan nas. Nas sabit wajib Jumaat. Macam mana kita nak ijtihad tak wajib Jumaat? La ijtihada fi ma'radin nas. Tidak ada ijtihad apabila kita berhadapan dengan nas. Macam mana kata ijtihad sedangkan nas wajibkan? Boleh, jangan main-main benda ni. Jangan main-main. Jangan buat remeh, jangan buat mudah. Sebab ini pertama sekali depan Allah ada bawa. Wa awwalu ma yuhasibu bainal ibad. Solat kita dengan Allah, solat. Sebab tu macam mana pun solat kita jaga. Sebab ini kita akan bawa depan Allah nanti. Apa kita buat, itulah hujah kita depan Allah nanti. Mengapa aku buat begini, ya Allah, aku buat begini, kena begini, ya Allah. Ini aku belajar. Ini aku faham pada sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ini aku faham pada sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ini yang Nabi-Mu tunjuk pada aku, ya Rasulullah. Ya Allah. Okey. Kemudian apa? Wa awwalu ma yuhasabu bainal ibad. Dan dihisab antara hamba-hamba apa? Fid dima, pada darah. Sebab tu orang yang membunuh dan dibunuh nanti depan Allah. Summa innakum 'inda rabbikum. Allah sebut apa? Summa innakum 'inda rabbikum takhtasimun. Kamu berbalah. Orang yang dibunuh, dia akan tarik tangan orang yang membunuh dia. Dengan berhamburan dagingnya, berhamburan darahnya, terkeluar orat-orat lehernya kalau disembelih dia. Bercucuran darah dia semua. Fa'ala ma yaqtuluni ya Rabb. Tuhanku, kerana apa aku dibunuh? Pada darah. Pada darah. Sebab tu Rasulullah sebut, macam saya dah sebut tadi kan, al-muslim akhul muslim. Al-muslim al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Sebab antara darah yang pertama sekali dihisab depan Allah. Sebab kita minta berlindung dengan Allah berapa? Daripada menumpahkan darah sesama Islam. Kita minta berlindung pada Allah dengan menumpahkan darah sesama Islam. Allahumma amin. Okay. Wa aklur riba dan makan riba. Ini Allah sebut dosa besar. Sebab Allah sebut apa?
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Orang yang makan riba dia tak bangun di akhirat malaikat apa? Kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan bil mas. Dia bangun di akhirat nanti. Maka yang Allah sebut apa? Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Wa nufikha fis sur. Maka ditiuplah sangkakala. Ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Tiupan yang cukup menggerunkan, yang sangat dahsyat. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Matilah segala yang ada di langit dan di bumi. Yang masih hidup di bumi mati. Yang telah mati, yang berada di dalam barzakh dipengsankan. Dipengsankan. Yang telah berada di dalam barzakh waktu itu, yang telah mati, roh dia masih lagi hidup di alam barzakh. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man, malaikat siapa yang Allah kehendaki. Mati semua. Yang telah mati, yang di alam barzakh dipengsankan, yang masih hidup dimatikan. Hancur semua, gunung ganang semua hancur semua. Allah sebut summa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup kali kedua waktu manusia semua bangun. Qiyamun yanzurun. Manusia pun bangun. Yanzurun ay yantaziru qada'a rabbihim. Menunggu hukuman Allah terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia dulu. Perbuatan mereka di dunia dulu adakah merupakan satu keredaan Allah kepada mereka dan membawa mereka terus syurga untuk kesejahteraan, kebahagiaan yang abadi, ataupun perbuatan mereka lakukan di dunia dulu dipenuhi dengan kemurkaan Allah ke atas mereka dan Allah bawa kemurkaan di mahsyar nanti, kemudian apa? Akhirnya apa? Dicampakkan ke dalam api neraka untuk apa? Untuk penderitaan yang abadi. Waktu itu orang makan riba macam mana dia bangun? Allah sebut la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Mereka bangun bagaikan bangunnya orang apa? Yang kerasukan. Dia berdiri berebah terguling. Bangun balik, pusing-pusing kedebak jatuh balik. Bangun lagi kedebuk jatuh balik. Bangun, pusing-pusing, bang, jatuh balik. Nah, sebab apa? Ini orang yang makan riba. Tamaknya dengan harta dunia. Sebab riba ni apa? Riba ini adalah penindasan. Riba ini adalah apa? Rukun bagi sistem kapitalis. Sistem yang mendewa-dewakan golongan pemodal. Sistem yang mengkayakan orang yang kaya jadi bertambah kaya. Orang yang terhimpit semakin lama terhimpit. Sudahlah miskin terpaksa hutang. Sudahlah terpaksa hutang dikena lagi bebanan riba atas nama faedah. Sebab dia apa? Dia rukun kepada apa? Sistem kafir yang nama sistem kapitalis. Itulah riba. Jadi, makna apa? Terhuyung hayang di akhirat. Tak terkawal sudah badannya. Sebab begitu dunia dulu. Bukan banyak mana pun kita makan, tapi tamaknya halobanya. Kita ni di dunia ni, biarpun kita kaya macam mana, bolehkah kita makan nasi sekali makan 10 piring? 10 pinggan bolehkah? Nah, kalau demam, tengok makanan pun tak lalu. Betul tak? Nah, kalau kena gout, kena gout. Apa bolehkah? Tapi sifat apa? Tamak. Sebab tu jubilatil insan ala tamak.
Dicipta manusia ni atas dasar perasaan tamak. Dia nak banyak, dia nak banyak, dia banyak. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Kamu ini dilekakan oleh takatsur. Nak berlomba bagi banyak, nak banyak. Kaya, nak kaya lagi. Kaya, nak kaya lagi. Kurang kaya, nak pergi kaya, nak pergi kaya, 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 kaya. Alhaakumut takatsur. Kamu dilekakan begitu. Habis ini nak buat ni lagi, nak buat ni lagi, nak buat, nak bagi kaya lagi. Alhaakumut takatsur. Kamu dilekakan oleh nak bagi banyak terus. Sehingga bila? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu menziarahi kubur-kubur kamu. Situ terhentilah segala cita-citamu. Terhentilah segala impian-impianmu. Hatta zurtumul maqabir. Selagi mana kamu belum ziarah lubang kubur, begitulah cita-cita duniamu tak pandai berhenti. Sentiasa berkembang. Kalaulah aku begini, kalaulah aku begini, kalau aku begini. Alhaakumut takatsur. Kamu dilekakan oleh nak berlomba, nak pergi banyak. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu menziarahi kubur. Kalla saufa ta'lamun. Tidak, kamu pasti akan mengetahui waktu itu. Apa hakikat kehidupan kamu? Kamu cari apa sebenarnya? Waktu sampai di situ, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur-kubur kamu. Satu waktu kamu, jasad kamu diletakkan di kubur kamu. Kalla saufa ta'lamun. Pasti kamu akan mengetahui apa hakikat kehidupan dunia kamu. Apa sebenarnya yang kamu cari? Apa yang sebenarnya kamu kejar itu apa? Okey. Wa aklu malil yatimi, dan memakan malil yatim, harta anak yatim. Ingat makan harta bukan anak yatim pun haram juga. Makan harta bukan anak yatim pun haram. Tapi mengapa Allah sebut anak yatim betul-betul? Sebab anak yatim ni tidak ada orang bela dia. Kadang-kadang pak cik dia ambil hak dia. Kadang-kadang mak cik dia ambil hak dia. Sebab tu Allah apa? Allah bagi penekanan. Makan harta anak tak yatim pun haram. Tapi anak yatim ni mengapa Allah beri tekan betul? Sebab anak yatim ni tak ada orang nak bela hak dia. Sebab dia tak mampu buat apa. Jadi tak nak bela. Sebab Allah sebut innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sebab Allah sebut anak yatim. Biarpun anak tak yatim kan orang biasa kita makan haram. Tapi anak yatim ni Allah bagi penekanan. Sebab apa? Sebab mereka mudah terdedah kepada kezaliman. Sebab tak ada orang nak bela dia orang. Okey. Wattawalli yaumaz zahfi, dan lari, berpaling. Yaumaz zahfi, hari zahfi, hari peperangan. Ingat ya? Lari peperangan. Satu dosa besar, termasuk benda yang menghancurkan. Allah sebut apa? Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Sesiapa yang melarikan diri sewaktu berlaku peperangan, illa mutaharrifan liqital, ataupun makna dia berundur tu strategi perang, atau mutahayyidan ila fi'atin, atau untuk bergabung dengan kumpulan yang lain. Makna bukan nak lari betul. Makna dia berundur itu untuk strategi perang, mutaharrifan liqital atau mutahayyidan ila fi'ah, ataupun bergabung kumpulan lain. Okey. Dua ni Allah benarkan. Tapi untuk lari, cabut lari, okey. Faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Sungguh dia kembali kepada kemurkaan Allah. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya neraka jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Tengah berperang, kawan dia berperang, dia cabut lari. Terbunuh dia waktu cabut lari, masuk neraka terus dia. Tengah kawan-kawan dia berperang, tiba-tiba datang pengecut dia cabut lari. Allah sebut apa? Faqad ba'a bi ghadabin min Allah, dia kembali kepada kemurkaan Allah. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya neraka jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat. Sebab apa? Sebab dia khianati kawan-kawan dia lain. Dia dedahkan kepada apa? Kawan dia kepada bahaya lain.
Itu sebab tu dalam Islam tak boleh pentingkan diri sendiri. Itu masuk neraka. Dia tiba-tiba tengah dia apa? Dia cabut lari, ditembak dia, mati dia, masuk neraka mati. Okey. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh berzina ni. Al muhsanat, perempuan-perempuan suci. Al mu'minat, yang beriman. Al ghafilat, yang ghafil, yang lalai. Maknanya yang bukan apa? Yang suci. Dia tak bukan jenis apa? Ghafilat ni mana bukan jenis apa? Kita panggil apa ya? Macam bigak-bigak tu. Dia ghafilat, dia tak apa? Dia tak peduli benda tu semua. Ghafil, lalai. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum tak ambil vaksin? Hukum tak ambil vaksin, hukum dia harus. Berapa kali Ustaz sebut ya? Ambil vaksin harus, tak ambil vaksin pun tak apa. Sebab hukum dia apa? Balik kepada masalah berubat. Sebab tu bukalah kitab tu. Apa? Babul fi jawazit tadawi. Bab pada harusnya berubat. Nak berubat tak apa. Tak mau berubat pun tak apa. Nak ambil vaksin tak apa. Tak mau ambil vaksin pun tak apa. Terpulanglah. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum solat? Hukum solat. Buat peminum ketum tak tinggal, tapi dalam kandang waras tak pening. Maknanya dia minum air ketum, tapi solat dia tak tinggal. Okey. Sekarang air ketum halal ke haram? Halal ke haram? Air ketum, kita tengok balik kaedah asal ya. Dia asal begini. Al-aslu fil mat'umat wal mashrubat al-ibah. Asal pada makanan dan minuman harus. Asal pada makanan dan minuman harus. Illa ma harrama asy-syari', melainkan sesuatu yang syarak haramkan. Sebab apa? Mengapa kita asal pada makanan dan minuman harus? Sebab Allah sebut apa? Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin. Aku tak dapati diharamkan. Jadi asal dia harus. Semua kita boleh makan, semua boleh kita minum, kecuali yang syarak haramkan kita makan, kecuali yang syarak haramkan kita minum. Antara syarak haramkan kita minum apa? Apa? Haram minum apa? Racun. Itu mudarat. Minum racun haram. Sebab minum terus jalan. Okey, apa lagi? Okey, darah haram. Benda kotor. Yas'alunaka madza ahilla lakum qul ahilla lahum qul lakum at-thayyibat. Mereka bertanya apa dihalalkan mereka, katakan dihalalkan benda baik. Jadi sekarang ketum ni, ketum. Okey. Dia sekarang adakah dia mudaratkan pada badan kita? Adakah dia benda khabith, benda jijik? Benda mudarat? Okey. Kemudian adakah satu yang paling penting? Adakah kalau kita minum dia memabukkan? Sebab pada kaedah kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Kullu muskir, setiap yang memabukkan, khamrun, arak. Air tebu kah tiba-tiba mabuk? Arak. Minum air tebu mabuk. Ngong jadi bodoh. Okey. Kullu muskirin, biar apa nama air tebu, tetap kita nama dia arak. Kullu muskirin khamrun wa kulli khamrin haram. Setiap arak itu haram. Faham? Makna dia, adakah pada air ketum tadi zat yang memabukkan? Faham tak? Makna biarpun sebab dia minum secawan tak mabuk, sebab dia memang jenis tahan. Tapi kalau dia minum, sebab dia tahan dia. Makna, maksud Ustaz, adakah pada zat air ketum memabukkan? Ada unsur mabuk tu tidak? Kalau dia tidak ada unsur memabukkan, tak haram. Faham tak? Dia tidak ada unsur memabukkan, tak haram. Contoh, arak. Arak, contoh dia kata, aku minum arak tak mabuk Ustaz. Biarpun kau tak minum tak mabuk, tapi sifat arak tu memang memabukkan. Tapi sebab kau dibangang terlampau, arak pun kalah dengan kau. Faham tak? Okey, tetap dia haram. Sebab tu ma askara kathiru haruma qaliluhu.
Apa yang memabukkan banyaknya, sikit pun haram. Jadi sekiranya kita kalau ketum tak memabukkan, dia tak memabukkan, dia minum, tak ada apa, silakan. Halal. Halalan tayyiban, minumlah. Sebab dulu, yang Ustaz tahu dulu, orang tua-tua dulu, memang dia minum ketum sebelum apa? Pergi sawah. Yang Ustaz minum kan? Ya, dia cakap bagi kuat badan. Tak ada lah jadi 3 suku pun. Tapi masalah sekarang ni jadi haram ni. Nah, ketum tu dicampur dengan apa? Nah, cola lah. Dicampur dengan apa? Spirit lah. Etanol lah. Itu jadi masalah tu. Faham tak? Makna selagi mana dia tak memabukkan, halal. Faham tak? Selagi mana tak memabukkan, lagi benda terbaik, silakan. Tapi kalau sampai campur benda, lain sudah campuran dia, tiap minum saja, tidur jam 8, bangun dekat asar, tak boleh surah tu. Ngarut surah tu. Okey, minum, lepas maghrib, sedar-sedar, subuh sudah. Itu mabuk tu. Boleh? Dia ada kick-kick lagi surah tu. Itu tak boleh. Tapi kalau dia apa? Okey, biasa saya minum, sihat badan, darah tinggi pun kurang, kencing manis kurang, hasil lah. Boleh? Okey, itu saja kaedah dia. Assalamualaikum. Adakah di zaman ini wujud bank yang benar-benar tanpa riba? Wallahualam. Bagi Ustaz macam tak ada apa. Cuma Ustaz ingat dulu. Zaman Saddam Hussein dulu ada. Saddam Hussein dulu, dia wujudkan bank Iraq pinjaman tanpa riba. Wujud bank tanpa riba. Pada zaman Saddam Hussein dulu. Arwah saudara Saddam Hussein. Jadi Saddam Hussein ni, sebab tu Syekh Ustaz cakap kan, hadza rajulun fasiqun sadiqan. Dia ni lelaki fasik tapi jujur. Waktu dia buat bank Iraq ni untuk bagi pinjaman kepada petani, orang miskin tanpa riba. Jadi datanglah ulama, tahniah sahibul rais, kau telah mengembalikan sistem perbaikan Islam. Dia kata, aku jujurlah, bukan aku warak sangat, bukan aku buat kerana Islam sebenarnya. Aku bukannya, tapi aku kesian kat rakyat aku saja. Faham tak? Bukan mana dia buat tu apa? Bukan sebab kerana Islam. Tapi dia buat apa? Sebab dasar dia apa? Saddam ni, dia sosialis. Dia sosialis. Jadi dia kata, aku kesian kat rakyat aku, bukan sebab Islam. Bini dia pun tak pakai tudung. Sebab bukan pasal Islam. Tapi dia kata, aku kesian pada rakyat aku. Jadi ulama dia datang puji dia lah. Dia kata, minta maaf lah, bukan aku buat sebab apa? Sebab aku nak balik ke agama Islam, bukan. Dia jujur. Sebab tu Syekh Ustaz kata, hadza rajulun fasiqun sadiqun. Fasik, jahat, tapi dia jujur. Dia mengaku terus terang, kata dia buat bukan kerana Islam. Tahukah? Sebelum dia meninggal, ini Syekh apa? Guru Ustaz Syekh Abdul Qadir, ada ni Syekh Abdul apa? Abang pada guru Ustaz lah, Syekh Abdul Malik Sa'di. Abdul Razak Sa'di. Abdul Razak. Dia pernah ngajar di UAE. Syekh Abdul Razak Sa'di. Waktu tu mereka nak buat, sebelum dia meninggal ni, waktu tu Syekh Abdul Razak dia jadi menteri wakaf Iraq. Waktu tu macam di Madinah kan, ada Masah Madinah, Quran Madinah kan, Majab Malik Fahad kan. Jadi Iraq pun nak buat juga, khusus Mushaf Iraq. Mushaf Iraq, panggillah khattat ni untuk tulis Quran. Jadi Saddam kata dia orang, aku nak bagi suatu benda yang cukup berharga dalam diriku untuk tulis Al-Quran. Aku nak kamu tulis benda Al-Quran ni, tengok tu. Dia fikir mana untuk Islam dia jujur, tapi tak kena cara. Dia kata, aku nak bagi pada Islam benda yang paling mahal sekali untuk kamu tulis Quran. Dia ambil apa? Dia ambil darah dia. Dia tarik darah dia, isi dalam botol. Suruh tulis Quran dengan darah dia. Dia kata, inilah yang paling mahal hidupku, darahku. Dia suruh tulis Quran dengan apa? Dengan darah dia. Jadi Syekh Abdul Razak kata, kami tak buat, takut dia marah. Bawa ni satu botol tu. Jadi dia tanya, sebab apa? Sebab mereka mazhab Hanafi. Dia kata, kami buat cadang bah. Sebab dalam mazhab Hanafi, dia panggil apa? Konsep istihalah. Najis apabila berubah sifat dia jadi apa? Balik jadi suci kan? Jadi dia kata, kami bincang ni masalah biarlah. Macam mana ni? Jadi panggil pakar kimia. Macam mana bolehkah tukar darah ni jadi bahan lain? Bagi jadi bahan lain. Sebab apa? Saddam nak tulis juga Quran pakai darah dia. Jadi dia kata tak sempat buat. Sebab apa? Tiba-tiba waktu tu mereka serang waktu tu. Tak sempat tu. Alhamdulillah cakap tak sempat. Tapi dia kata tu, dia cakap, Saddam ni dia jujur. Tapi
Masalah dia, kita lawan dia tak boleh. Dia nak terus Quran apa? Dengan darah dia. Okey. Jadi wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin nadzira. Ya rabb lakal sultanik. Allahumma shalli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'al batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al tabisan alaina fanadil wajhal muttaqin imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يلا أيمن أذن أيمن